Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Zafri bin Muhammad Zamri. Saya akan membentangkan tentang satu tokoh dari tamadun Melayu yang dikenali sebagai bapa sastra Melayu moden, iaitu Abdullah Munshi. Abdullah Munshi dilahirkan pada tahun 1796 Masihi bersamaan tahun 1211 Hijrah di Kampung Masjid atau juga dikenali sebagai Kampung Pali oleh masyarakat Keling. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita berperanakan India sepertinya ketika berusia 34 tahun. Beliau telah dikurniakan seorang anak perempuan bernama Siti Lela. Abdullah telah meninggalkan keluarganya di Melaka untuk meneruskan pekerjaannya di Singapura. Selepas kematian anak perempuan dan isterinya, beliau membawa anak lelakinya ke Singapura. Abdullah meninggal dunia pada tahun 1854 di Jeddah sewaktu ingin menunaikan haji. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik seibu sebapa. Ketiga-tiga abangnya telah meninggal dunia sewaktu masih kecil. Beliau berasal daripada keturunan India dan Arab. Ayah beliau bernama Abdul Qadir adalah anak tunggal Muhammad Ibrahim dan Peri Aci. Moyang beliau merupakan seorang yang berketurunan Arab Yaman. Abdul Qadir telah mendapat pendidikan yang sempurna sejak kecil dan pernah memegang jawatan yang penting iaitu sebagai Syah Bandar serta utusan Inggeris kepada negeri-negeri Melayu seperti Linggar, Riau, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Palembang. Selain itu, Abdul Qadir juga pernah menjadi jurubahasa dan jurutulis. Semasa bapanya berniaga di luar negeri Melaka iaitu di Siak, Abdullah tinggal bersama neneknya Peri Aci yang bertugas sebagai seorang guru besar di Kampung Pali. Walaupun Abdullah dimanjakan oleh neneknya, beliau dibesarkan dalam situasi yang mementingkan pelajaran. Hal ini terbukti kerana ketika beliau berusia 7 tahun, Abdullah telah diberikan permainan kalam resam dan papan loh. Oleh itu, beliau lebih cepat pandai menulis dan membaca berbanding dengan kanak-kanak lain. Sewaktu kedatangan Stamford Raffles dari syarikat Hindia Timur ke Melaka, Abdullah telah diambil sebagai kerani, penterjemah dan jurutulis kepada pihak Inggeris. Tugas ini dilakukan bersama-sama dengan bapa saudaranya Ismail Lebay dan Muhammad Latif. Sikap Abdullah yang dedikasi telah menyebabkan beliau disegani oleh orang-orang Inggeris. Abdullah telah dilantik menjadi guru bahasa Melayu kepada askar-askar sepuh Hindustan dan beberapa orang padri seperti W. Milne dan C.H. Thompson, manakala beliau pula mempelajari bahasa Inggeris daripada mereka. Gelaran Munshi diperolehi daripada mereka yang pernah belajar bahasa Melayu dengannya. Beliau juga bertanggungjawab menterjemahkan sebahagian kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Abdullah mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penulisan. Beliau pernah bekerja sebagai seorang guru bahasa, wartawan, sejarawan, penterjemah dan sebagainya. Pengkaji sejarah berpendapat bahawa pemisahan antara sastra Melayu lama dengan sastra Melayu baru berlaku selepas tahun 1800 pada abad ke-19, iaitu setelah munculnya karya-karya Abdullah Munshi yang membawa unsur-unsur baru dalam sastra Melayu. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau membawa unsur-unsur pembaharuan dalam lapangan sastra Melayu. 2 buah karya agungnya iaitu Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan merupakan cerminan kepada situasi yang berlaku dalam masyarakat. Abdullah melaporkan perkara yang benar-benar terjadi dan tidak memasukkan unsur khayalan. Hikayat Abdullah yang berbentuk autobiografi memuatkan pengalaman hidupnya bersama orang-orang Inggeris dan mengandungi kritikan terhadap orang Melayu, raja-raja Melayu dan undang-undang timur yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh golongan penulis. Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan pula dapat dianggap sebagai dokumentasi sejarah yang ditulis berdasarkan pemerhatian semasa. Beliau telah mengupas aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat Melayu di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Aspek yang mendapat perhatian di mata beliau ialah kemunduran orang-orang Melayu, soal pelacuran di Kelantan, kezaliman raja dan sebagainya. Beliau berpendapat kemunduran orang-orang Melayu berpunca daripada sikap raja dan golongan bangsawan yang mengambil kesempatan terhadap ketaatan rakyat kepada mereka. Di Kelantan, rakyat berfungsi untuk memberi khidmat kepada raja dan kerabatnya sahaja sehingga tiada masa untuk bekerja. Malah,
Kadang-kadang harta yang dimiliki oleh mereka turut dirampas oleh raja. Di Terengganu, beliau mengkritik sistem perhambaan dan adat atau pantang larang yang dikenakan agar tidak menyamai golongan pemerintah. Namun, beliau berasa hairan kerana tiada pula adat yang melarang rakyatnya hidup dalam kedaifan dan kehinaan. Selain itu, beliau juga lantang mengkritik rakyat di Pahang yang malas bekerja sehingga keluasan kawasan yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga berasa hairan kerana tiada guru yang dapat memahami maksud ayat yang diujarkan oleh mereka. Sikap orang Melayu yang ganjil pada pandangannya juga turut dikritik. Beliau mengecam orang Melayu yang malas berusaha, suka bersabung ayam, meletakkan tanggungjawab mencari nafkah di bawah perempuan dan suka memakan makanan yang tidak berkhasiat seperti bekasam, tempoyak, ikan asin, jering, petai dan lain-lain. Sekian sahaja daripada saya untuk Abdullah Munshi. Saya serahkan kepada rakan pembentang.